maka untuk kebun durian akan datang, okey, bagi aku RM1,000, maka hasil durian tu semua kau ambil. Maka tidak dibenarkan, kerana belum tentu hari itu, bulan ini ataupun tahun itu durian itu berbuah. Maka benda tidak pasti itu tidak sah dalam akad atau dalam pekerjaan kita, sebab ada unsur gharar ataupun unsur tidak pasti di situ. Dan dalam contoh moden ni, nanti kita akan bincang contoh-contoh moden. Dan kita berhenti ataupun kita berehat sebentar. Contoh terkini iaitu apa contoh gharar terkini yang sekarang ataupun berada di kalangan kita, iaitu insurans yang tidak Islam. Insurans yang tidak Islam di dalam Tuhan sekalian, dia meletakkan satu benda yang tidak pasti. Contoh katakan saya menabung, maknanya kalau awak menabung dalam tempoh 20 tahun contohnya, ketika awak katakanlah 2 bulan awak menabung, tiba-tiba awak sakit kronik, maka kita akan bayar pemasaran awak 200,000 contohnya dah. Tapi kalau anda kata tak sakit, macam mana? Awak menabung lah sampai awak sakit. Contoh macam tu kan. Jadi maknanya diletakkan sakit ataupun diletakkan kematian itu yang tidak pasti. Apa beza dengan takaful? Takaful tu akad daripada awal insurans Islam. Takaful tu akad daripada awal lagi telah diberitahu bahawa duit ini ada satu simpanan yang akan kita tolong ahli-ahli kita. Jadi bukan antara kita dan syarikat, bukan. Kita dan tabung yang kita akan bantu. Itu beza dia. Jadi tabung ini yang untuk ahli-ahli yang menabung. Jadi jelas, ni ahli-ahli menabung. Siapa yang mana kita akan bantu dia tabung ini. Jadi maknanya akad tu lebih jelas. Jadi insurans yang Islam itu takaful, maknanya kalau kita tukarlah. Kalau kita tak mampu, taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat. Allah Ustaz, habis dah puluh-puluh tahun Ustaz dah ambil dah. Macam mana taubat, niat. Niat, ya Allah, kalau aku mampu, beri aku kemampuan, tolong ya Allah, maka aku nak berhenti ya Allah, dah niat. Kalau dia niat dan tekad, insya-Allah Allah akan bagi kekuatan kepada kita. Dan Allah akan lorongkan kita dengan maknanya niat yang baik itu. Maknanya Allah bantu dan Allah maknanya bantu kita dalam terus memperbaiki diri kita. Kita ada pemanggil sekarang, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Saya Puan Zabidah Ismail dari Kelantan. Ya, Puan, sila Puan. Yang untuk buat satu pertanyaan. Ya Puan. Katalah seorang suami itu ahli perniagaan. Kemudian dia dapat collection hari-hari lah, niaga biasa lah. Okey. Tapi si isteri mencuri setiap hari. Isteri apa? Mencuri duit hasil perniagaan tu setiap hari. Boleh membuat simpanan hingga puluhan ribu ringgit dan juga membeli harta termasuk tanah. Kemudian setelah diberitahu oleh kepada suaminya, dan berlaku perceraian selepas itu. Apakah harta tu dan duit simpanan tu dibahagikan ataupun macam mana? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahmatullah sekalian, kita telah bincang antara harta-harta yang haram adalah harta yang lahir daripada curi. Dan maknanya, apa makna curi? Puan daripada Kelantan, kita nak ambil kata-kata Tok Kenali daripada Kelantan kan. Curi adalah man akhadha syai'an bila izni tuanihi fahuwa curiun. Kata Tok Kenali. Siapa yang mengambil sesuatu tanpa izin tuannya adalah curi. Maka mengambil satu tanpa izin, hukumnya curi. Jadi maknanya bagi suami dan isteri, maknanya katakanlah dia nak mengambil barang suami, harta suami, hendaklah diambil sekadar hak nafkah dia. Kerana bagi isteri, maknanya dia mendapat hak nafkah daripada suami. Tiba-tiba suami tidak tunaikan, maka hak itu adalah hak isteri, dia boleh ambil. Tapi ambil lebih daripada itu tidak dibenarkan. Ambil lebih tidak dibenarkan. Malah lebih-lebih lagi kalau yang sinopsis cerita yang Puan ceritakan kepada kita tadi, iaitu dia ambil curi barang suami dia sampai puluhan ribu, sampai boleh beli tanah, sampai boleh barang-barang lain, maka tak boleh, hukumnya haram. Dan macam mana nak menguruskan benda itu? Benda haram, pertama taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembalikan benda itu kepada hak dia, kepada yang mempunyai hak. Katakan tanah, walaupun kita kata, aku beli tanah ni, hak aku, nama aku dah, tapi jangan terlibat dengan benda haram. Benda haram tidak akan membuat kita tenang, benda haram tidak akan membuat kita senang selama tusilan. Jadi maknanya niat, aku nak pulangkan ya Allah, bagi kekuatan. Tak mampu, sakit hati, bagi kekuatan. Ada tak ada, datang kat suami, maknanya kita ginilah deh. Maknanya uruskan. Akhirnya katakanlah saya tahu saya ambil, saya salah, minta maaf lah maknanya bagilah, minta halal separuh ke, ataupun minta halal, jelas. Dia tak bagi, datang lagi minta halal. Tak bagi juga, kena pulang.
Sebab itu harta suami yang kita ambil yang bukan keperluan nafkah kita. Ini mana kena niat, kena tekad, kena kuat hati, kena doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk apa ada tanah, tapi tanah itu akan membenamkan kita di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi maknanya ada satu hadis Nabi mengatakan orang yang mengambil hak orang itu akan digantung di lehernya ini mengikut kadar yang diambil itu. Loh, kalau dia kata tanah tu berapa berat tu nak digantung, maknanya nak ceritanya beratnya azab orang mengambil hak orang tanpa izin. Jadi kita ada pemanggil lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa ni? Saya Salamah dari dari Perak. Ya, puan. Apa khabar? Saya nak tanya. Ya, puan. Ada kenduri, ada cabutan bertuah, tapi dia kena bayar list tu macam mana kalau kita dapat cabutan tu? Dia kena bayar macam mana, puan? Apa bayar list apa RM2? Baru boleh apa cabutan bertuah tu cabut. Macam mana kalau kita dapat tu cabutan bertuah tu? Okey. Terima kasih. Adakah haram? Okey, terima kasih puan. Terima kasih ya. Cabutan bertuah tidak boleh diambil apa-apa daripada hak orang yang ingin menyertai. Kan? Maknanya kalau dia kata nak sertai, maka hendaklah kamu bayar RM1, RM2, RM3, RM4. Bukan. Sebab kita penjualan kupon atau sebagainya itu bukan barang yang boleh digunakan. Dan ada orang yang masuk kadang-kadang sebab mempertaruhkan. Itu taruh. Maknanya kita beli, saya pertaruhkan. Maknanya dapat, tak dapat. Tak boleh. Kalau dia kata syarikat nak buat macam mana, iaitu jangan ada diambil barang daripada daripada orang yang akan menyertai. Caranya hendaklah katakanlah, sebab kita nak tengok orang yang betul-betul masuknya serius masuk kan. Kita tetapkanlah satu keadaan. Katakanlah, okey, beli air ni 2 botol, kita bagi 1 borang percuma. Sebab kita tengok orang susu nak masuk tu. Maknanya bagi 2 botol air ni baru dapat borang percuma. Maka borang ini, maknanya percuma ni borang ni, nanti siapa yang mungkin kita nak bagi hadiah, kita akan pilih, kita akan bagi hadiah. Tak apa. Tapi ambil daripada kupon ke borang ke semua seolah sebagai pertaruhan. Tak boleh. Tak boleh. Hukum itu maknanya tidak boleh dan tidak dibenarkan dan haram hukumnya. Dan janganlah terlibat dengan demikian. Walaupun kita dapat untung. Okey. Jadi pemanggil tadi minta kita bagi laluan untuk orang lain, minta kita letak telefon sebab orang lain tak boleh nak call kita. Jadi mana terima kasih pada yang bertanya. Jadi kemudian yang ke-14, apa harta haram yang ke-14? Harta haram yang ke-14 iaitu menahan hak. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW menyatakan bahawa kafa bil mar'i isman ayyahbisa amman yamliku qutahu. Dan cukuplah seorang itu dikatakan berdosa apabila dia menahan hak orang ataupun menahan hak seorang yang menjadi tanggungjawab ataupun atas tanggungannya itu. Maknanya menahan hak. Menahan hak itu hukumnya haram sedang bentuk sekalian. Sebagai contoh sedang bentuk sekalian, katakanlah kita berhutang dengan seseorang. Kita janji, minggu depan saya bayar. Tiba-tiba minggu depan kita ada kemampuan, kita tidak bayar hutang itu. Kita nampak, wah ini hutang ni, duit banyak ni, ada lebih ni, boleh beli benda lain. Sebenarnya janji kita nak bayar minggu depan, itu hak orang tu. Maka menggunakan hak itu haram hukum dia. Sebab apa? Kita tahan hak orang. Antara contoh lain saya untuk sekalian bagi suami ni, ini suami-suami yang di luar sana, nafkah contoh dah. Katakan nafkah isteri kena bagi. Tetapi ada setengah-setengah suami yang kadang-kadang isteri tu, dia oleh kerana isteri tu belum bekerja, jadi susu anak sepatutnya tanggungan suami. Maknanya nafkah isteri, baju dia, makan dia tanggungan suami. Sekadar suami mampu. Tapi oleh kerana isteri juga bekerja dan isteri malah nak bising, jadi minta suami lambat kan. Minta suami kena membebel dulu. Jadi mana isteri ada kemampuan nak belikan susu anak, belikan barang-barang keperluan dia sendiri. Atau maknanya keperluan-keperluan asas pun dibeli dengan duit dia sendiri. Jadi sedang bentuk sekalian suami tengok, ni ada duit lebih ni kan. Padahal itu hak isteri yang saja ditahan, dia tak bagi. Ada duit lebih ni, ini layak kahwin lagi ni. Itu masalah yang ada sekarang. Sebenarnya dia tak mampu sebenarnya. Kemampuan yang dia ada sebenarnya hak isteri yang ditahan. Maka yang ada itu tidak boleh digunakan sebab itu hak isteri. Dan ini banyak berlaku sama tu sekalian. Kadang-kadang isteri oleh kerana dah selesa dah suami susu anak pun suami isteri beli barang-barang keperluan asal isteri pun, maknanya isteri tak nak minta suami, ada duit ni, padahal itu hak isteri. Maka diambil hak itu, dia buat benda lain, haram hukum dia. Sebab itu hak nafkah isteri. Kita ada pemanggil sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya tuan, siapa di sana?
Haji Osman sini. Ya, di mana tuan? Dari Sebanjaya. Oh, Sebanjaya. Saya nanya sikit soalan dia. Jadi tadi Tuan Haji ada sebut pasal jualan arak itu. Jadi saya nak panjang sikit itu. Macam di Malaysia ni banyaklah arak dan juga ada tempat berjudi kan. Ya. Jadi katalah yang selalunya yang meluluskan lesen ni orang Islam. Jadi apakah dia tu bersyubhat ke atau macam mana? Apa hukumnya? Okey. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih tuan. Okey, sedang puan-puan rahmatullah sekalian ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram tu jelas dan yang halal tu jelas. Kalau dan satu hadis Nabi kata orang yang menguruskan arak ni yang jual, yang beli, yang menghantar dan apa-apa yang terlibat daripada benda haram itu adalah haram hukum dia. Maka katakanlah satu orang tu bekerja dan dia menguruskan mengenai prosedur-prosedur arak, maka niat dalam hati, ya Allah aku nak tukar kerja lain, ya Allah aku tak nak kerja macam ni. Jangan selesa pada benda haram sebab yang haram tu tetap haram. Yang akan menjadikan kita ni rasa selesa kadang-kadang apabila kita rasa banyak duit nafsu kita tu. Tapi sebenarnya nafsu tidak akan pernah kenyang sedang bentuk sekalian. Berdasarkan hadis Nabi SAW menyatakan bahawa anak Adam ini tidak akan kenyang sehinggalah perut mereka diisi dengan tanah. Maknanya ketika kematian. Oh kita tengok dah ada gaji besar, kita maknanya prosedur-prosedur itu kita yang mengendalikannya, kita rasa selesa, orang bagi rasuahnya lagi dan sebagainya. Auzubillah min dzalik. Ketika itu keselesaan itu sebenarnya memberi kita ketidaktenangan. Anak-anak yang kita beri makan daripada hasil haram, isteri yang kita beri daripada hasil haram, semuanya itu akan terlibat sampai teruskan daripada pembentukan peribadi dia. Sebab itu kadang-kadang senang, tapi isteri menjadi isteri yang derhaka, anak-anak jadi anak yang menderhaka. Kalau kita mati besok, bebanan yang haram tu ada, dalam bebanan yang haram tu ada, kalau ditanggung pula anak isteri yang langsung tak mendoakan kita, hasil daripada kita masukkan perut mereka benda-benda haram. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu yang haram jelas, yang halal jelas. Apa pun alasan kita tahu. Dan apa pun alasan kita, Allah menyaksikan. Malaikat di kanan kiri menyaksikan. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit perasaan takut yang ada pada diri kita menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan kita di akhirat. Senang untuk sekalian. Jangan rasa selesa dengan benda haram, kerana benda haram itu akan menyebabkan kita maknanya terhina di dunia, na'udzubillah, dan lebih lagi di akhirat, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita berita haram ataupun benda-benda yang melahirkan harta-harta haram. Dan yang terakhir yang ke-16 dan ke-19 iaitu penyembunyian yang haram. Menyembunyikan satu benda haram. Sebagai contoh, sidang penonton rahmatullah sekalian, katakanlah kita ada satu barang. Kita nak jual satu barang kan. Kita nak jual satu barang, kita tak bohong. Kita kata barang ni memang daripada katakanlah daripada Eropah contohnya. Memang barang ni bagus dah. Belilah. Maka awak tak rugi dah. Tapi kita tak pernah cerita bahawa barang dalam ni telah ditukar. Kita tak sebab anda kata ada orang kadang-kadang dia beri alasan. Habis dia tak tanya. Dia menyembunyikan maklumat yang haram supaya laku barang dia itu, maka itu hukumnya haram. Lahir harta daripada demikian. Maaf, maknanya lahir harta mereka hukumnya haram. Sama juga saya putuskan realiti atau praktikal kita sekarang. Kalau kita nak jual kereta kita ada accident, kita tak cerita. Kita kata macam mana kereta, bagus saya dah cat baru, betul benda tu kan, kita dah ni. Tapi umum, bagi pandang umum, apabila jual kereta tu baik, tapi kita tak cerita, kita sembunyikan benda tu. Sebab kalau kita cerita, orang tak nak beli. Kita tak cerita, kereta ni pernah tenggelam banjir ni, wah kita ni pernah pernah accident teruk ni nak, bayar barang dah tukar dan sebagainya, kereta ni rosak ini dan ini. Menyembunyikan haram yang bagi pandangan umum benda tu adalah baik, bagi pandangan benda adalah baik, maka itu hukumnya haram. Hasil daripada harta hukumnya haram. Dia bukan berbohong. Bohong tu tadi yang semalam kita ada bincang, bohong tu maknanya kita cerita, barang ni baik tak pernah accident. Dia tak cerita demikian, tapi dia menyembunyikan benda tu yang bagi pandangan umum bahawa benda tu okey ni sebenarnya tu. Maka kalau anda kata, apa pasal tak cerita lah, you tak tanya apa pasal, lepas beli baru tahu rosak tu rosak ni, menyembunyikan barang ataupun benda-benda yang perlu, maka hukumnya haram sama untuk sekalian. Dalam kita elakkan, walaupun kita nampak untung tu, ya Allah, untung tu tak besar sama untuk sekalian, tak menyebabkan kita senang untuk jangka masa yang panjang, sekejap mungkin, tapi benda yang haram ni tidak memberi keberkatan kepada kita, na'udzubillah min dzalik. Kita ada pemanggil sekarang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni? Saya Puan Rohani daripada Selangor. Ya, Puan. Apa khabar Puan?
saya nak tanya mengenai tambang ke Mekah, tambang haji, duit tabung haji lah. Okey. Saya memang berhasrat nak ke Mekah, tapi duit itu ialah hasil daripada pemberian anak-anak, 100% pemberian anak-anak. Baik. Ada mengatakan katanya kalau bukan titik peluh sendiri tidak berkat. Betul ke Ustaz? Okay. Saya tension ni. Tension ya. Ya, jangan tension ya, makcik. Okay. Itu saja. Ya, itu saja. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Sebenarnya selamat rahmatullah sekalian ya. Okey, apabila kita nak pergi Mekah, anak kita bagi. Apabila perpindahan hibah ataupun perpindahan sedekah atau perpindahan harta itu, mak, ini duit mak untuk mak dah. Maknanya itu menjadi hak kita. Itu milik kita, itu harta kita. Dan sebenarnya kita pergi itu dengan harta kita sebab perpindahan milik itu telah berlaku. Mak, ya, sila mak ya, sedekah. Maknanya dan kita telah menerima demikian, itu hak kita. Dan maknanya kita gunakan duit untuk pergi haji, alhamdulillah, maknanya itu milik kita dan tidak ada soal tidak berkat dan sebagainya. Dan itu sebenarnya segi hakikatnya Allah beri kemampuan. Allah beri kemampuan kepada kita. Tidak melalui usaha kita yang jual nasi lemak, usaha kita yang jual kerepek, tidak seperti itu. Allah datang kepada anak-anak yang kita bela hasil daripada rezeki nafkah kita yang bersih, yang kita jual kerepek, kita jual nasi lemak tu, anak kita besar dengan baik, diingat kita, bagi duit kat kita, Allah bagi dia bersudut yang lain. Itu dia. Jadi maknanya Allah mengembangkan rezeki yang berkat dan tidak ada masalah kalau puan nak pergi haji, orang bagi sedekah, anak-anak bagi sedekah, alhamdulillah, dan syabas pada anak, pada ibu ini. Soleh-solehah, alhamdulillah. Sebab tidak semua orang memperolehi anak yang soleh. Walaupun semua orang bercita-cita nak dapat anak yang soleh. Tak semua ibu, tak semua sedang pun sekalian. Jadi maknanya boleh gunakan, tak ada soal tidak berkat dan sebagainya lah. Sebab duit itu memang duit anak yang bagi dan maknanya telah perpindahan itu adalah milik kita dan duit kita. Jadi sedang menonton rahmatullah sekalian, itu 15 harta haram maknanya hendaklah kita hindarkan. 3 hari kita bincang mengenai harta yang haram tu. Jadi maknanya kita hendaklah hindarkan, kerana harta yang haram itu dia akan menyebabkan 3 perkara. Yang pertama, harta yang haram itu tidak akan membawa ketenangan. Makin banyak makin rungsing, makin banyak makin mana terlibat dengan benda haram tidak akan membawa ketenangan. Sebab tenang itu milik Allah. Tak boleh nak beli kat pasar raya. Kita boleh beli pasar raya. Dek, nak carilah dek, apa dia? Nak macam tenang. Ada tak jual tenang? Beli sebotol? Tak ada. Allah kata, wa anzalallahu sakinah. Allah lah saja menurunkan ketenangan tu dalam hati orang-orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanim. Untuk Allah tambahkan nikmat iman pada nikmat iman yang sedia ada. Yang keduanya, orang yang terlibat pada benda haram ini, dia tidak akan rasa cukup. Makin banyak makin tak cukup, makin banyak makin rasa miskin, makin banyak makin tertekan, makin maknanya rasa tak cukup. Ini bahananya rezeki haram. Dan yang ketiga, selamat sekalian, rezeki haram tidak akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Dulu sebelum jadi orang kaya selalu datang ke masjid, selalu datang ke surau. Kemudian apabila jadi kontraktor lah, terlibat kata contohlah ataupun benda-benda lain lah, terlibat dengan benda haram, dah makin jarang ke masjid sebab sibuk. Dah makin kaya lagi dan cara pengendalian harta atau melahirkan harta itu tidak selaras dengan syarak. Akhirnya bukan rapat dengan masjid, makin kaya rapat dengan disko, rapat dengan dangdut, rapat dengan karaoke, rapat dengan rumah-rumah urut, na'udzubillah min zalik. Itu ciri harta haram. Iaitu tidak membawa ketenangan, tidak akan membawa rasa kepada kecukupan, dan yang ketiga maknanya tidak membawa ke arah kebaikan. Maknanya makin kaya makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Anak makin jauh, isteri makin jauh, kita pun makin jauh. Akhirnya rumah tangga itu huru-hara, tuan-tuan sekalian. Sedang tuan-tuan sekalian. Rumah tangga itu maknanya menyebabkan tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ni makin rungsing, makin susah dan sebagainya. Sebab itu harta haram segi matanya indah, tetapi hakikatnya dia memberi tekanan kepada kita. Dia memberi kita kepada keburukan kepada kita. Hindarkan. Tak mampu, niat, ya Allah, aku nak benda halal, ya Allah, bantu aku cari yang halal, ya Allah. Niat, doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rezeki Allah yang bagi. Dan mungkin sebagai perbincangan kita pada penutup pada pagi yang berbahagia sama tu sekalian, saya nak cerita sikit mengenai bagaimana kita nak mengekalkan harta kita. Kita dah senang, kita dah kaya, macam nak kekalkan harta kita? Ada beberapa cara. Yang pertama dengan syukur. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidanakum. Syukur Allah pasti akan tambah. Syukur terjemahkan pula pada
pada perbuatan. Ada ajak orang pergi Mekah, bina rumah anak orang miskin, bantu orang susah, buat rumah anak yatim, buat madrasah, buat sekolah dan sebagainya. InsyaAllah kekal harta. InsyaAllah kekal. Allah kata syukur, Allah akan tambah harta itu. Yang keduanya, gunakan harta kepada maknanya kebaikan kepada umat Islam, kebaikan agama. So Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Kamu tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong kamu dan mengukuhkan pendirian kamu. Ini kadang-kadang orang lupa. Kadang-kadang sedang menonton sekalian, dah tengah jatuh, bisnes tengah jatuh, barulah cari ustaz, tolong ustaz, baca Yasin ustaz, tahlil ustaz, barulah macam tu. Patutnya ketika senang itulah datang ke orang miskin, datang ke anak yatim, datang ke sekolah, Allah akan kekalkan. Tengah jatuh barulah cari itu cari. Alhamdulillah bagus. Daripada cari bomoh, lagi berat. Bomoh pun ini ada saka ni yang memegang rezeki. Nanti lagi khurafat, na'udzul makin jauh macam tu sekalian. Sebab itu maknanya yang pertama syukur, yang kedua gunakan harta kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, lagi Allah Subhanahu wa taala akan tambah dan jaga kesenangan dan kekayaan kita. Dan yang terakhir yang ketiga iaitu doa. Memang doa. Doa ni dia senjata orang beriman. Doa ni kita hendaklah kita selalu maknanya melaksanakan yang selalu dengan baik. Dan saya rasa setakat ini saja dulu yang dapat kita bersama sama betul sekalian. Jadi selama 3 hari kita bersama, maknanya saya mohon ampun dan maaf jika mungkin soalan-soalan yang dijawab tu maknanya kurang sempurna kerana masih kita terhad. Jadi sampun kalau ingin maknanya bersamalah dengan saya menghargai siapa-siapa yang bertanya, email ataupun ataupun dengan telefon, bolehlah maknanya bersama-sama kita di blog saya www.ustazamin.com, Ustaz USTAZAMIN.com. Saya akan cuba penuhi dengan sekadar semampu saya. Lebih itu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan hidup yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah, jika ada kesalahan dan keaiban yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada peluang hidup yang masih Kau berikan kepada kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, pimpinlah kami ke jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah diri kami, keluarga kami, ibu dan ayah kami, guru-guru kami dan orang yang punya hak ke atas kami, terutamanya kepada saudara-saudara se-Islam kami, ya Allah. Kasihanilah saudara-saudara Islam kami di Palestin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebanan mereka ringankanlah, ya Allah. Susah mereka bantulah, ya Allah. Keperluan mereka cukupkanlah, ya Allah. Kesusahan mereka bantulah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sejahterakanlah mereka, ya Allah. Rahmatilah yang gugur, ya Allah. Rahmatilah yang dijemput dengan rahmat-Mu, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami rezeki yang halal, ya Allah. Kurniakan kepada kami keselamatan, ya Allah. Hindarkan kami dari rezeki yang haram, ya Allah. Dan jangan Kau hina kami dengan rezeki yang haram, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kepada sedang penonton yang setia bersama kita pada pagi yang berbahagia ini, kepada kru-kru yang bertugas, kepada penaja-penaja, seterusnya kepada seluruh muslim-muslimat yang menonton pada pagi yang berbahagia ini. Jadi mudah-mudahan kita berjumpa di kesempatan yang lain. Ampun maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.